Saya Cikgu Ting dari SMJK Nanghua. Video kali ini saya akan kongsikan cara menggunakan modul karangan A. Modul ini mengetengahkan konsep inovasi PIK dan KIP, iaitu PIK untuk bahagian rangka karangan dan KIP untuk isi karangan. Apabila kedua-dua bahagian ini digabungkan, maka pelajar dapat menghasilkan karangan A. Walaupun pelajar tidak dapat memahami soalan, tidak dibekalkan kehendak soalan dan juga isi karangan. Terdapat 3 langkah penggunaan modul ini. Langkah yang pertama, mengesan kehendak soalan. Langkah yang kedua, mengesan isi yang sesuai. Langkah yang ketiga, memasukkan kehendak soalan dan isi yang telah dikesan dalam rangka karangan. Langkah yang pertama, pelajar dikehendaki mengesan kehendak soalan. Pelajar boleh mengesan kehendak soalan melalui skop seperti yang tertera, iaitu kombinasi yang pertama, kebaikan-kebaikan dan langkah-langkah tanpa tajuk dalam soalan. Kombinasi yang kedua, iaitu punca-punca dan langkah-langkah tanpa tajuk dalam soalan. Dan kombinasi yang ketiga, iaitu ciri-ciri dan sebagainya tanpa tajuk dalam soalan. Jika soalan menunjukkan unsur atau isu positif, maka kita pilih kombinasi yang pertama. Manakala jika soalan menunjukkan unsur atau isu yang negatif, maka kita pilih kombinasi yang kedua. Dan jika soalan menunjukkan unsur yang tidak dapat dikaitkan dengan isu, maka kita pilih kombinasi yang ketiga. Cuba kita perhatikan soalan seperti yang tertera. Kehendak soalan ini berbunyi amalan membaca. Amalan membaca dimasukkan sebagai tajuk soalan dalam konteks ini. Memandangkan amalan membaca merupakan sesuatu yang berunsur positif, maka kita pilih kombinasi kebaikan-kebaikan dan langkah-langkah. Setelah kita memilih, kita gabungkannya dengan amalan membaca. Maka terbentuklah kehendak soalan, iaitu kebaikan-kebaikan dan langkah-langkah memupuk amalan membaca. Cuba kita perhatikan contoh yang kedua pula. Kehendak soalan ini berbunyi masalah demam denggi. Masalah demam denggi dimasukkan sebagai tajuk soalan dalam konteks ini. Memandangkan masalah demam denggi merupakan sesuatu unsur negatif, maka kita pilih kombinasi punca-punca dan langkah-langkah. Setelah kita memilih, kita gabungkan punca-punca dan langkah-langkah dengan masalah demam denggi, maka terbentuklah kehendak soalan, iaitu punca-punca dan langkah-langkah masalah demam denggi. Cuba kita perhatikan bahawa untuk bahagian kehendak soalan di sini, cikgu telah tambah satu istilah kata kerja untuk mewujudkan kesinambungan bagi kehendak soalan yang dibina. Untuk unsur yang positif, kita menggalakkan pelajar gunakan istilah memupuk. Manakala untuk isu yang negatif, kita menggalakkan pelajar menggunakan istilah kata kerja seperti menyelesaikan dan menangani. Setelah kita selesai langkah yang pertama, kita beralih pula ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah mengesang isi yang sesuai melalui isi karangan teknik healing. Cuba kita perhatikan soalan seperti yang tertera, seperti mana yang kita kesan tadi. Kehendak soalan untuk soalan ini ialah kebaikan-kebaikan dan langkah-langkah. Maka kita harus rujuk nota isi karangan untuk mendapatkan isi karangan yang sesuai. Isi karangan terdiri daripada isi langkah, isi kebaikan dan isi punca. Kita pilih satu isi kebaikan dan 2 isi langkah, memandangkan lebih banyak isi langkah yang kita bersedia. Daripada isi-isi yang tertera di sini, kita pilih isi yang dapat disesuaikan dengan kehendak soalan. Untuk bahagian isi kebaikan, kita memilih isi menaikkan nama baik keluarga. Manakala untuk bahagian isi langkah-langkah, kita pilih isi yang paling umum, iaitu menjadi contoh teladan yang baik dan mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Setelah kita mengesan kehendak soalan pada langkah yang pertama dan isi karangan pada langkah yang kedua, cuba kita merumuskannya di sini. Kehendak soalan ialah kebaikan-kebaikan dan langkah-langkah memupuk amalan membaca. Isi karangan pula ialah menaikkan nama baik keluarga, menjadi contoh teladan yang baik
dan mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Setelah kita selesai langkah yang pertama dan langkah yang kedua, kita masuk langkah yang ketiga. Kita cuba memasukkan kehendak soalan dan isi karangan yang telah dikesan ke dalam rangka karangan. Cuba kita perhatikan. Rangka karangan mengetengahkan konsep isi tempat kosong. Sebaik sahaja pelajar menjumpai istilah kehendak soalan dan isi, maka pelajar dikehendaki mengisi tempat kosong dengan kehendak soalan dan isi yang telah berjaya dikesan dalam langkah yang pertama dan langkah kedua tadi. Untuk bahagian pendahuluan dan bahagian kesimpulan, caranya adalah sama, iaitu sebaik sahaja pelajar jumpa istilah kehendak soalan dan isi, maka pelajar dikehendaki mengisi kehendak soalan dan isi yang telah dikesan. Cuba kita perhatikan, ini merupakan contoh pendahuluan dan juga contoh kesimpulan yang telah dilengkap isi dengan kehendak soalan dan juga isi karangan. Untuk bahagian isi pula, kita menggunakan peringkat yang kedua dalam rangka karangan dan kita isikannya dengan isi yang telah kita kesan. Contohnya isi yang pertama iaitu menaikkan nama keluarga. Isi yang kedua menjadi contoh yang teladan yang baik dan isi yang ketiga mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Kesimpulannya, dengan menggunakan langkah 1, 2 dan 3 yang mengetengahkan konsep inovasi PIK tanpa KIP, pelajar dapat berjaya menghasilkan sebuah karangan yang lengkap walaupun pelajar tidak memahami kehendak soalan, tidak dapat mengesan kehendak soalan dan isi karangan melalui soalan yang diketengahkan. Begitu juga dengan soalan-soalan karangan yang lain, kita gunakan cara yang sama untuk menjawabnya. Selamat mencuba. Semoga anda semua yang menonton video ini mendapat manfaat daripadanya. Sekian sahaja perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih.